Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah, saya nak sampaikan 3 kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Liza untuk memudahkan cerita. Liza dan suami dia tinggal di England. Liza dan suami dia memang dah lama menetap dekat sana. Tapi kisah yang akan diceritakan ni berlaku masa peringkat permulaan. Diorang baru pindah ke England. Masa mula-mula pindah tu, syarikat suami Liza ni, dia ada sediakan satu rumah apartmen, rumah sewa untuk Liza buat sementara waktu. Jadi dekat apartmen tu lah Liza dan suami dia tinggal. Kata Liza, suasana di apartmen tu dia memang sunyi, susah nak nampak orang dekat luar. Pintu sentiasa tertutup dan memang tak dengar apa-apa. Suasana dekat apartmen tu, kata Liza, tak ubah macam filem-filem seram, filem seram barat. Suasana dia macam tu, agak menyeramkan lah. Masa mula-mula pindah masuk tu, Linda dan suami dia awal-awal lagi dah beli barang-barang keperluan. Diorang pergilah dekat supermarket, beli barang-barang keperluan, barang dapur, barang basah semua. Dan Linda memang dia dah beli, dah prepare, dah beli coklat banyak-banyak. Nak buat apa coklat tu? Untuk nak bagi kepada jiran-jiran nanti. Maklumlah, dah sampai dekat tempat baru, kenalah perkenalkan diri kepada jiran-jiran. Masa tu memang Liza dah sedialah, dah fikir awal-awal nak ketuk rumah jiran, setiap rumah jiran yang ada dekat tingkat apartmen tu, nak perkenalkan diri, nak bagi coklat tu. Dipendekkan cerita, Liza dan suami dia pun mulalah tinggal dekat rumah tu. Suami Liza pun dah mula bekerja. Tinggallah Liza seorang-seorang. Bila suami Liza dah pergi kerja, Liza pun mulakanlah rancangan dia. Pagi masa tu, Liza keluar daripada rumah, bawalah satu plastik coklat yang dia dah beli tu. Dia pun mulalah ketuk pintu. Rumah pertama yang diketuk pada pagi tu adalah rumah yang berhadapan dengan rumah Liza. Liza pun ketuk pintu. Lepas tu dia bersuara, "Hello, anyone home? Hello." Tapi tak ada sebarang respon daripada penghuni rumah tu. Liza terfikir juga, jangan-jangan aku datang ni terlalu awal. Tak apalah. Liza pun pusing badan dia nak pergi ke rumah sebelah kiri. Baru saja Liza nak berjalan, tiba-tiba pintu rumah tu terbuka. Terbuka sikit. Dan Liza sempat terperasan melalui ekor mata dia, ada seseorang menjenguk keluar. Tapi apa yang Liza perasan masa tu, orang ni nampak kulit dia gelap. Dan suasana dekat dalam rumah tu pun gelap. Liza pun nak toleh, nak pandang. Tapi tiba-tiba orang ni dia hempas pintu. Dia tutup pintu kuat-kuat. Bila dah jadi macam tu, Liza tak ada fikir lain lah. Orang ni mesti marah dekat aku sebab kacau dia tidur. Sebab masa tu masih lagi awal pagi. Tapi tak apalah, Liza terus berjalan, pergi dekat rumah sebelah kiri. Liza ketuk pintu. "Hello, anybody home?" Tak lama lepas tu dengarlah bunyi orang berjalan daripada dalam rumah. Adalah orang buka pintu. Orang yang buka pintu ni adalah seorang wanita, seorang perempuan. Masa tu memang jelas sangat, orang ni, perempuan ni, seolah-olah macam baru bangun daripada tidur. Rambut dia kusut masai dan dia gosokkan mata macam tu. Dia bercakap dalam bahasa Inggeris. "Ya, apa saya boleh bantu?" Liza pun mulalah bersuara. Dia cakaplah, dia minta maaf ganggu tidur apa semua. "Saya datang ni cuma nak perkenalkan diri saja. Saya orang baru dekat apartmen ni. Rumah saya dekat depan sana." Liza pun tunjuk rumah dia. Lepas tu perempuan Mak Saleh ni, perempuan orang putih ni, cakaplah dekat Liza, "Oh tak apa, jangan risau. Memang sepatutnya saya dah bangun daripada tadi." Diorang pun mulalah berbual pendek sahaja. Liza terus hulurkan coklat, coklat yang dia dah beli awal tadi. Bila dah selesai perkenalkan diri, dah bagi coklat apa semua, perempuan yang orang putih ni cakaplah dekat Liza, "Petang nanti saya nak datang melawat ke rumah awak." Liza pun cakaplah, okey. Lepas tu Liza pun balik ke rumah dia. Sebenarnya masa tu Liza dia nak teruskan, nak pergi ke rumah-rumah yang seterusnya dekat tingkat tu. Tapi bila dia tengok reaksi daripada dua rumah ni, rumah yang berhadapan dengan dia dan rumah yang sebelah kiri, nampak sangatlah masa tu tak sesuai. Sebab seorang marah,
hempas pintu, yang seorang lagi nampak sangat macam baru bangun tidur. Jadi Liza dia batalkan niat dia tu. Mungkin masa tak sesuai, mungkinlah nanti petang ke apa barulah dia akan pergi. Petang tu, hari yang sama, orang putih ni datang ke rumah. Perempuan orang putih ni yang jiran sebelah kiri rumah Liza datang ke rumah Liza, ketuk pintu. Liza pun buka pintu, ajak dia masuk. Dia orang pun mulalah bersembang. Yang jiran Liza yang sebelah kiri ni, dia bercakaplah dengan Liza apa yang Liza perlu tahu tinggal dekat apartmen tu. Contohnya macam dekat mana kedai yang dekat nak beli barang-barang dapur. Dia cerita benda-benda macam tu lah, benda-benda keperluan. Dekat mana kedai, dekat mana stesen minyak yang berhampiran, taman tempat nak berjalan-jalan dekat mana yang paling hampir. Liza rasa seronok lah masa tu, sebab dapat jiran yang baik macam ni. Masa tu lah Liza bercerita. Liza bercerita pasal rumah yang berhadapan dengan rumah dia tu. Dia ceritalah pagi tadi dia bawa coklat tu, dia ketuk rumah depan ni, nak berkenalan lah, nak perkenalkan diri. Tapi reaksi yang Liza dapat daripada penghuni rumah depan dia ni, seolah-olah macam reaksi yang negatif lah. Orang tu marah. Orang tu buka pintu sikit, kemudian dia tutup semula pintu, dia hempas pintu kuat-kuat. Bila jiran Liza yang rumah sebelah kiri ni dengar, dia tanya sekali lagi nak pastikan, yang kamu cerita ni, jiran dekat depan rumah kamu ni, betul-betul di hadapan rumah kamu ni? Liza pun cakap, yelah, rumah yang depan rumah saya ni, betul-betul depan rumah. Masa tu lah jiran yang sebelah kiri rumah Liza ni bercerita pada Liza, tak mungkin, tak mungkin. Sebab rumah tu sebenarnya dekat dalam tu dah terbakar, dah hangus dekat bahagian dalam tu. Baru je berlaku 2 bulan yang lepas. Penghuni rumah tu pun dah mati, tapi bukan mati terbakar lah. Dia mati disebabkan asap tebal. Orang sempat keluarkan dia, tapi dia dah tak bernyawa lah, dah lemas. Lemas disebabkan asap terlalu banyak dalam paru-paru. Liza tercengang masa tu. Liza mula teringat apa yang dia nampak tadi. Tapi masa tu Liza masih lagi ada rasa ragu-ragu. Mungkin jiran dia ni salah. Mungkin dah ada orang masuk rumah tu, cuma jiran dia je yang tak tahu. Sebab tadi Liza pasti ada orang buka pintu rumah tu. Bila dia orang dah selesai bersembang, jiran Liza yang sebelah kiri ni minta diri balik ke rumah dia semula. Liza pula selepas dah bercakap dengan jiran dia ni, dia buat keputusan untuk keluar daripada rumah, nak pergi berjalan-jalan, nak pergi ke tempat-tempat yang jiran dia cakap tadi. Jadi Liza pun mulalah bersiap, ambil beg duit dia, ambil kunci dia, keluar daripada rumah. Liza pun turun ke bawah, naik lift, turun ke bawah, pergilah bersiap-siap, pergi ke kedai tempat yang jiran dia cakap, pergi ke taman, dan sebagainya. Bila dah selesai berjalan-jalan tu, Liza pun kembali semula ke blok apartmen dia. Sampai dekat blok apartmen tu, Liza mula terbau. Liza terbau seolah-olah ada benda hangit, ada benda yang terbakar. Bau hangit tu, bau terbakar tu datang daripada arah belakang. Jadi Liza pun toleh ke belakang, tengok tak ada apa-apa. Jadi Liza pada masa tu dia fikir mungkin ada berlaku kebakaran dekat kawasan tu. Jadi tak apalah, Liza pun pergilah dekat lift, tunggu lift. Liza tekan butang naik, lift pun sampai. Pintu lift terbuka. Liza mula melangkah masuk. Bila Liza dah masuk dalam lift, Liza pun tekan dekat mana tingkat rumah dia. Contohlah tingkat 5. Liza pun tekan tingkat 5. Lepas tu, tiba-tiba Liza terbau sekali lagi. Bau seolah-olah benda yang terbakar, bau hangit. Bau hangit tu seolah-olah ikut Liza masuk dalam lift. Liza mula teringat semula pasal rumah yang berhadapan dengan rumah dia tu. Liza mula membaca segala surah yang dia tahu. Nak sampai dekat tingkat 5 tu rasa macam lama sangat. Sampai je dekat tingkat 5, lift tu pun terbuka, pintu lift terbuka. Liza cepat-cepat keluar. Masa Liza keluar tu, berjalan nak pergi dekat depan pintu rumah dia, Liza dapat rasa seolah-olah diekori oleh seseorang daripada belakang. Bau hangit tadi, bau terbakar tadi makin kuat dapat dihidup oleh Liza, dan bau tu datang daripada arah belakang. Liza menggelabah masa tu. Padahal jarak dia dan juga pintu rumah dia masih lagi jauh, tapi disebabkan perasaan takut tu, dia jadi menggelabah. Dia tercari-cari kunci rumah dalam poket seluar. Sampai dekat depan pintu rumah, dia dalam keadaan tangan yang terketar-ketar tu mula membuka kunci pintu rumah. Mula-mula kunci grill besi tu, lepas tu kunci pintu kayu. Dalam keadaan tergesa-gesa nak buka kunci pintu rumah tu, Liza dapat dengar dekat belakang dia
rumah yang berhadapan dengan rumah Liza ni ada seseorang yang buat perkara yang sama. Liza dapat dengar seolah-olah ada orang berjalan menuju ke arah depan pintu rumah tu, dan orang tu dalam keadaan yang nak buka kunci. Bunyi yang dia dengar, bunyi kunci belaga, bunyi besi, bunyi tombol pintu dipulas. Itulah bunyi-bunyi yang Liza dengar pada masa tu. Disebabkan Liza ni kelam kabut, dalam keadaan takut macam tu, dia jadi susah nak buka pintu. Lama masa yang dia ambil untuk buka pintu rumah dia. Pada masa yang sama, Liza dapat dengar daripada arah belakang dia bunyi orang buka pintu rumah, bunyi orang berjalan masuk, dan bunyi pintu rumah tu dihempas dengan sangat kuat. Selepas semua bunyi tu hilang, Liza dah tak dapat bau lagi. Bau yang hangit tadi, bau terbakar tadi, bau tu dah hilang. Jantung Liza berdegup dengan sangat kencang. Liza sangat berdebar pada masa tu. Tapi Liza dia cuba tenangkan diri. Dia buka lah pintu rumah dia, kunci pintu rumah dia. Pintu rumah Liza pun terbuka. Liza pun masuk ke dalam. Tutup pintu, kunci pintu. Liza duduk dekat sofa, dekat ruang tamu rumah dia. Liza jadi ketakutan. Dia tak boleh nak buat apa-apa sebab dia takut. Macam itulah keadaan Liza. Duduk dekat sofa tu sampailah suami dia balik daripada kerja. Selepas mengalami kejadian tu, barulah Liza percaya. Cakap jiran dia yang sebelah kiri tu. Itulah kisah yang diceritakan oleh Liza. Berlaku kepada dia masa mula-mula ditinggal di England dulu. Menginap di sebuah rumah apartmen. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Nurul untuk memudahkan cerita. Kisah yang akan saya ceritakan ni berlaku kepada Nurul masa mula-mula dipindah ke sebuah rumah sewa, rumah flat. Dekat rumah flat tempat Nurul tinggal ni, dia ada satu lift. Lift tu selalu buat hal. Bila kita pergi dekat lift tu, contohlah daripada bawah. Kita daripada bawah, pergi dekat lift, tekan butang atas. Pintu lift tu akan terbuka. Bila kita dah masuk, kita tekan butang tutup pintu lift. Pintu lift tu, dia tertutup. Tapi, bila dah tertutup tu, dia akan terbuka semula. Benda tu berlaku berulang-ulang kali. Pintu lift tertutup, terbuka semula. Seolah-olah ada seseorang yang main butang lift dekat luar. Macam yang saya bagi tahu tadi, Nurul masih lagi baru dekat situ, tak tahu lagi apa cerita. Kenapa lift tu jadi macam tu. Masa tu Nurul dia tak kenal ramai orang lagi di kawasan tu. Sampailah satu hari. Satu hari ni Nurul baru balik kerja. Dia pun pergilah dekat bawah, dekat lift tu. Tekan butang naik. Tak lama lepas tu lift pun sampai. Sampai ke bawah, pintu lift terbuka. Nurul pun masuk dalam lift. Pada masa tu datang seorang makcik. Berjalan perlahan-lahan menuju ke arah lift. Nurul pun tekanlah. Tekan butang yang buka lift tu. Tak nak bagi pintu tu tertutup. Makcik tu pun masuklah ke dalam. Senyum aja, pandang ke arah Nurul. Masa tu Nurul dah tekan siap-siap lah tingkat dia. Contohlah, Nurul ni tinggal di tingkat 6. Nurul dah tekan awal-awal tingkat 6 tu. Nurul tanyalah makcik ni, makcik tinggal dekat tingkat berapa? Saya nak tekan butang ni. Makcik tu pun cakap tingkat 7. Nurul pun tekan tingkat 7. Lepas tu Nurul tekan butang tutup. Masa tu berlaku lagi perkara yang sama. Pintu lift tu tutup. Lepas tu dia terbuka semula. Macam biasalah, berulang-ulang kali jadi macam tu. Tertutup, terbuka semula. Masa itulah berlaku sesuatu. Makcik yang berada dalam lift ni, dia tepuk bahu Nurul. Dia suruh Nurul ke tepi. Nurul pun pergi ke tepi. Sekarang ni makcik ni pula yang berada dekat butang lift tu. Makcik ni tekan butang buka, dia tekan terus. Pintu lift pun terbuka. Masa tu makcik ni, dia bercakap dengan seseorang. Seolah-olah bercakap dengan seseorang yang berada di luar. Cepat, masuk. Macam itulah kata makcik tu. Makcik tu seolah-olah suruh seseorang yang ada dekat luar lift masuk ke dalam. Tapi Nurul tengok dekat luar tu tak ada siapa-siapa pun. Lebih kurang 2-3 saat lepas tu, barulah makcik ni lepaskan butang buka, dia tekan butang tutup pintu. Bila makcik tu buat macam tu, pintu tu tertutup. Dan lift serta-merta naik ke atas. Tak ada sebarang masalah. Tercengang Nurul masa tu. Nurul dah mula fikir macam-macam. Macam mana makcik ni buat? Sekali tekan aja dah boleh masuk. Dengan siapa makcik ni bercakap tadi? Jangan-jangan lift ni berhantu kot. Macam itulah Nurul fikir. Bila dah sampai dekat tingkat 6, pintu lift pun terbuka. Nurul pun keluar pergi dekat rumah dia.
Semenjak mengalami kejadian pelik tu, Nurul ni setiap kali dia guna lift tu, dia akan guna cara makcik yang hari tu. Dia akan masuk dalam lift, dia akan cuba dulu, cuba tekan butang tutup. Kalau ada masalah, lift tu terbuka semula macam hari tu, dia akan guna cara makcik tu. Dia akan tekan butang buka pintu, dia biarkan pintu tu terbuka, dia akan bercakap seorang-seorang. Dia ajaklah orang masuk. Cepat masuk, aku nak turun ni. Macam tu contoh dia. Dan setiap kali Nurul buat macam tu, pintu tu akan berfungsi macam biasa. Akan jadi elok. Tertutup dan akan turun ke bawah. Macam itulah keadaan Nurul. Nurul buat aja macam tu, tanpa dia tahu latar belakang lift tu, apa yang pernah berlaku. Sampailah lebih kurang seminggu lebih dia tinggal dekat flat tu. Nurul dah mula kenal beberapa orang jiran. Bila dah kenal jiran-jiran dekat situ, senanglah Nurul ni nak bercakap, nak bersembang dan nak bertanya. Antara perkara yang Nurul tanya adalah kisah tentang lift tu. Kenapa lift tu rosak macam tu? Kenapa kalau nak guna lift tu kena buat macam yang makcik tu buat? Kena ajak orang masuk, padahal tak ada orang pun. Barulah lift tu boleh berfungsi macam biasa, berfungsi secara normal. Masa itulah salah seorang daripada jiran Nurul ni bercerita, sebenarnya dekat flat tu dulu ada seorang budak lelaki. Tak tahulah budak lelaki tu anak siapa, tinggal dekat rumah unit mana tak tahu. Tapi yang pastinya budak lelaki ni cukup terkenal dengan perangai nakal dia. Nakal yang macam mana? Budak lelaki ni dia suka main lift. Tak kiralah ada orang dalam lift ke ataupun lift tu kosong ke, dia suka main butang lift tu. Buka, tutup, dan dia suka naik lift. Naik lift turun ke bawah, naik ke atas, seorang-seorang diri. Kadang-kadang tu budak lelaki ni dia letakkan barang dekat depan pintu lift tu. Jadi lift tu dia baru aja nak tutup, dia terlanggar barang tu, dia akan terbuka semula. Macam itulah cara budak lelaki ni bermain. Sampailah pada satu hari. Satu hari ni ada seorang saksi nampak budak lelaki ni dia seolah-olah bermain dengan seseorang. Tapi tak nampak pun siapa. Budak lelaki ni macam biasalah, dia pergi dekat lift, dia buka pintu lift tu, dia tekan butang buka, pintu lift terbuka, dia masuk dalam lift tu. Kemudian budak ni dia tekan butang buka pintu lift tu. Dia biarkan terbuka dan dia ajak seseorang masuk. Ada orang tengok budak ni daripada jauh. Tapi orang yang tengok ni dia tak sangkalah benda tu benda gaib ke ataupun apa, sebab biasalah budak ni semua orang tahu dia suka main lift. Jadi saksi mata ni, orang yang melihat kejadian ni, dia ingat budak ni main macam biasalah. Dia biarkan saja. Rupa-rupanya budak ni dia naik ke tingkat atas. Sampai dekat tingkat paling atas, pintu lift terbuka. Dekat atas tu ada lagi seorang saksi mata. Ada orang dekat tingkat paling atas tu. Pintu lift terbuka, budak ni keluar. Keluar, dia bermainlah dekat atas bumbung tu, dekat tingkat paling atas. Orang ni perhati aja tingkah laku budak lelaki ni. Apa yang saksi ni nampak adalah budak lelaki ni seolah-olah sedang bermain dengan seseorang dekat tingkat atas tu. Makin lama budak ni makin ke tepi. Makin ke tepi. Dan akhirnya budak ni berada betul-betul dekat tepi bumbung tu. Saksi ni dah mula risau. Tapi belum sempat dia nak pergi dekat budak ni, nak tarik budak ni, tiba-tiba budak ni jatuh. Dan sebelum dia jatuh tu, sebelum dia terjun tu, nampak macam budak ni bercakap dengan seseorang. Akhirnya budak tu pun terjun, jatuh ke bawah dan mati serta merta. Tak pastilah flat ni berapa tingkat, tapi budak tu matilah, meninggal dunia. Daripada situlah penduduk flat tu tahu budak ni mati bukan biasa-biasa, ada benda yang mengganggu. Kata saksi ni yang berada di tingkat atas tu, seolah-olah ada seseorang yang suruh dia terjun, dan budak lelaki tu ikut arahan tu. Nurul rasa sangat terkejut bila mendengar kisah daripada jiran dia. Tak sangkalah perkara macam tu pernah berlaku di flat tempat dia tinggal ni. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Man untuk memudahkan cerita. Semasa perkara ni berlaku, Man ditugaskan untuk pergi ke Thailand, outstation selama 3 minggu. Bila Man dah sampai dekat Thailand tu, memang dah ada disediakan satu unit apartmen untuk Man tinggal. Apartmen tu memang milik syarikat lah. Syarikat dah sewa apartmen tu. Man pun pergilah naik teksi daripada lapangan terbang
pergilah menuju ke arah apartmen tu. Sampai dekat apartmen, Man tengok dekat depan pintu rumah dia ada satu rumah berhala kecil, patung berhala, tapi saiz dia kecil lah, berada betul-betul di tepi, tepi pintu rumah. Dan pada masa tu, bila Man perhatikan dekat depan pintu rumah lain yang ada di blok apartmen tu, memang kebanyakan rumah ada benda yang sama. Ada rumah yang kecil, rumah untuk patung berhala. Bila Man nampak benda macam tu berada dekat depan pintu rumah sewa dia ni, rumah syarikat dia ni, dia rasa tak selesa lah. Maklumlah, Man ni Melayu Islam, tapi tak apa, Man masuk dulu, dia letak dulu barang-barang dia dekat dalam. Man bersiap, Man keluar semula. Man terus pergi dekat pondok pengawal. Man jumpalah satu pengawal ni. Man pun mula mengadu kepada pengawal tu. Man bercakap menggunakan bahasa Inggeris. Man cakap lah, kalau boleh nak minta tolong alihkan rumah berhala tu, sebab saya ni Muslim, saya ni orang Islam, tak boleh ada benda macam ni dekat depan rumah. Pada mulanya, pengawal ni, security ni, dia macam tak faham, tak berapa faham apa yang Man cakap. Akhirnya Man pun ajaklah pakcik guard ni naik ke atas, sampai dekat depan pintu rumah dia. Dia tunjuklah benda ni, patung berhala tu, rumah kecil tu. Man gunakan bahasa isyarat lah. Dia suruhlah pakcik ni alihkan benda tu. Pakcik tu pun faham. Dia suruhlah, dia panggil lah beberapa orang pekerja supaya angkatkan benda tu. Benda tu pun dia angkat, tak tahulah dia letakkan di mana. Bila dah selesai semua, rumah berhala kecil tu dah dialih, Man pun ucapkan terima kasih kepada pakcik guard tadi dan semua pekerja yang tolong. Man masuk ke dalam, teruskan hari dia macam biasa. Bila tiba waktu malam, Man dia sedang lepak seorang diri dekat ruang tamu rumah tu, dekat atas sofa. Man ambil handset dia call isteri dia. Maklumlah, dah sampai dekat Thailand. Man call isteri dia, dia ceritalah, abang dah sampai dekat apartmen ni, dekat sini okey aja. Dia nak sampaikan khabar dia lah. Dan Man tanyalah khabar isteri dia dan juga anak-anak di rumah. Sedang Man bersembang tu, tiba-tiba dengar ada orang ketuk pintu. Man pun bangunlah, cakap dekat isteri dia sekejap. Sekejap je, ada orang datang kat rumah. Man pun letak telefon. Man bangun, pergilah dekat depan pintu. Dekat pintu rumah sewa Man ni, rumah apartmen Man ni, ada peephole, ada lubang tempat boleh mengintai tu. Boleh nampaklah apa yang ada kat luar. Man pun mengintai melalui lubang pintu tu. Bila Man intai, tak nampak siapa-siapa pun di luar rumah. Pada masa tu, Man fikir mungkin ada orang nak bergurau, budak-budak nakal ke apa kan. Jadi tak apalah, Man pun duduk semula. Ambil balik handset dia tu, sambung bercakap dengan isteri dia. Isteri Man pun tanyalah, siapa yang datang bang? Tak tahulah, tak ada orang, Man cakap. Lebih kurang 20 minit ke 30 minit macam tu, masa tu Man dah selesai bercakap dengan isteri dia. Dengar lagi bunyi ketukan pintu. Man sekali lagi bangun. Bangun, pergi dekat pintu. Man intai sekali lagi melalui lubang pintu tu. Benda yang sama. Tak ada sesiapa dekat luar pintu. Tapi kali ni Man buka pintu. Tengok dekat luar. Memang tak ada orang. Man dah mula rasa tak sedap hati. Dah kenapa pula ni jadi macam ni? Man pun tutup balik pintu. Kunci pintu. Dia masuk dalam bilik dia. Dah ready nak tidur. Lebih kurang setengah jam lepas tu, berlaku lagi perkara yang sama. Ada seseorang ketuk pintu rumah Man. Man pun bangun keluar daripada bilik dia, pergi dekat pintu, terus buka pintu. Kali ni Man dah tak tengok melalui lubang pintu. Dia terus buka pintu. Bila buka pintu, perkara yang sama berlaku. Tak ada siapa-siapa pun dekat luar. Masa tu Man dah panas hati. Man turun ke bawah, dia keluar daripada rumah dia. Dia turun ke bawah, dia pergi mengadu dekat pakcik guard tu. Man mula mengadu pada pakcik guard ni. Man ceritalah, dia bercakap dalam bahasa Inggeris. Pakcik, dekat rumah saya tu ada orang kacau. Orang ni datang, dia ketuk pintu, lepas tu dia lari. Dia nak main-mainkan saya. Tolonglah buat sesuatu. Tapi masa tu ada masalah komunikasi. Pakcik guard ni, dia tak berapa faham bahasa Inggeris. Nasib baik masa tu ada orang lain yang berada dekat pondok guard tu. Orang ni dia boleh berbahasa Inggeris. Dan daripada apa yang Man nampak, orang ni bukanlah orang yang lokal, bukan orang tempatan. Boleh jadi orang luar macam Man. Daripada situlah orang ni bantu Man. Orang ni dia cubalah translate kan dalam bahasa Thailand. Bercakap pada pakcik guard tu tadi. Man perhati aja pakcik guard ni dan juga orang ni bercakap. Man tak faham lah apa yang diorang sembang.
Tak lama lepas tu, orang ni dia bercakap pada Man. Dia perkenalkan diri. Rupanya dia pun menginap dekat flat yang sama. Memang betul lah sangkaan Man. Orang ni bukan orang Thailand, orang luar. Cuma dia berkahwin dengan orang Thailand dan dah lama tinggal dekat flat tu. Orang yang bercakap dengan Man ni, dia kategori pakcik lah. Seorang lelaki yang dah berusia. Pakcik ni tanya Man, rumah kamu dekat mana? Nombor berapa? Man pun bagi tahulah nombor rumah dia. Rupa-rupanya rumah Man ni dengan rumah pakcik ni tak jauh. Selang beberapa rumah sahaja. Jadi pakcik ni tahu rumah tu, rumah Man. Oh, kamu ni tinggal dekat rumah yang baru masuk tu je? Rumah kamu tak ada rumah kecil tu, rumah berhala tu. Kamu dah alihkan siang tadi kan? Pakcik tu tahu rupanya Man dah minta supaya orang alihkan rumah berhala kecil tu. Man pun cakap lah, betul-betul, itulah rumah saya. Masa itulah pakcik ni mula bercerita. Pakcik ni cakap, dekat situlah silap kamu. Sebenarnya dekat flat tempat kita tinggal ni, bukan kita sahaja yang tinggal. Ada kaum lain, satu kaum yang lain tinggal dekat sini. Tapi kaum tu bukan manusia. Kita tak boleh nampak. Benda ni adalah makhluk gaib. Memang dah ada perjanjian antara pemilik flat ni dengan kaum yang kita tak nampak ni. Dah ada persetujuan. Pada setiap unit rumah di flat ni perlu disediakan satu rumah berhala kecil. Dekat dalam rumah berhala itulah tempat makhluk halus ni tinggal. Kalau tak ada rumah berhala kecil tu, makhluk halus ni akan mula mengganggu penghuni rumah. Kiranya rumah berhala kecil ni sebagai pengganti lah. Pengganti kepada unit rumah yang kosong. Rumah yang kamu tinggal tu selalu kosong. Kebanyakan masa ni kosong. Sebab itulah diletakkan rumah berhala kecil tu. Tapi bila kamu dah minta orang alih benda tu, memang benda ni datang kacau lah. Datang kacau kamu, sampailah kamu keluar daripada rumah tu. Sebab apa yang kamu buat dah menyalahi perjanjian dia dan juga tuan pemilik kepada flat ni. Melopong Man masa tu. Tak sangkalah rumah berhala tu jadi tempat tinggal kepada makhluk-makhluk ni. Man terus bersembang dengan pakcik ni. Bila hari dah lewat malam, Man minta dirilah nak naik semula ke rumah. Tapi sebelum tu, Man dia bercakap semula dengan pakcik guard tadi. Dia minta tolonglah pada pakcik ni. Tolong bercakap pada guard tu supaya letakkan semula rumah berhala kecil yang disuruh alihkan tadi. Dipendekkan cerita, rumah berhala kecil tu diletakkanlah semula dekat depan rumah flat Man ni, dekat sebelah pintu rumah, tempat asal dia lah. Masa tu Man cuma tawakal je lah. Dia letak dekat situ, bukan dia nak sembah benda ni. Cumanya mungkin adab dia tinggal dekat tempat orang. Selepas rumah berhala kecil tu dah diletakkan di tempat asal dia, alhamdulillah dah tak ada lagi sebarang gangguan. Tak adalah orang main ketuk pintu dekat rumah Man pada waktu malam. Itulah kisah yang diceritakan oleh Man berlaku kepada dia masa mula-mula dia outstation di negara Thailand. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.